Ada sangat banyak hijab antara kita dengan Tuhan. Sampaikan ada hadis kata 70,000. Ada hadis dia tak sebut 70,000 tu. Tapi kita tahulah banyak, ada tebal, ada nipis. Sebab tu berbeza. Rasul-rasul Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad paling dekat. Sebab tu dalam Isra' Mi'raj tu dia boleh sampai tempat yang lain tak boleh sampai. Dia paling dekat walaupun yang lainnya rasul juga. Rasul-rasul dengan nabi-nabi, rasul lagi dekat. Jadi berbeza-beza. Ada sangat banyak hijab. Sampaikan hadis kata mungkin 70,000. Tapi Imam Al-Ghazali dia bahagikan semua tu kepada 3 bahagian utama. Dia pecah kepada 3 aja. Nak bagi senang nak cerita ni, dia pecah 3 saja. Yang pertama, dia punya hijab, dia punya dinding tu ialah kegelapan. Yang ni paling bawah. Yang kedua, hijab dia gelap juga tapi campur dengan cahaya sikit. Yang ketiga, yang atas, ada hijab juga tapi hijab dia daripada cahaya. Ini orang Islam. Dia duduk dalam Islam lah tapi makam lain-lain. Itu maksud dia. Hari ini kita nak tengok yang pertama, iaitu orang yang terhijab daripada Tuhan dengan hijab gelap. Mereka ni kedudukan yang berapa puluh ribu tabir tak tahu. Hijab jenis pertama, hijab kegelapan. Orang-orang yang terhijab dengan gelap. Golongan ini langsung tak percaya kewujudan Tuhan. Yang paling bawah tadi, yang hijab gelap tu tadi, dia tak percaya Tuhan ni wujud. Orang etis. Maksud dia mereka dengan Tuhan tu punya tebal, dia punya hijab tu. Sebab dia tak percaya Tuhan tu, dia kata Tuhan mana ada. Jadi tebal hijab dia. Dia dengan Tuhan tu sangat-sangat jauh. Jenis yang kedua, yang hijab dia gelap campur cerah. Mereka ni percaya Tuhan, tapi dia sembah hak lain. Maksud dia terhijab juga, tapi sekurang-kurang dia percaya Tuhan ni ada. Cuma dia sembah hak lain-lain. Ini golongan yang tengah-tengah. Golongan atas tadi yang terhijab dengan cahaya, yang ni orang Islam. Kita percaya Tuhan dan kita sembah Allah. Tapi masih ada hijab lagi. Kita dengan Nabi Muhammad biasa. Nabi Muhammad dengan Tuhan dia rapat, kita tebal. Tapi pembahagian 3 dia yang tu lah. Yang paling bawah ni dia tak percaya langsung Tuhan ni wujud. Yang tengah-tengah dia percaya Tuhan wujud tapi dia sembah yang lain. Yang atas orang Islam, kita percaya Tuhan wujud, kita sembah Tuhan, sembah Allah. Hari ni nak tengok yang paling bawah saja. Golongan yang paling bawah ni langsung tak percaya kewujudan Tuhan dan tak percaya hari akhirat. Bagi mereka mati-matinya habis lah. Jadi debu apa semua tak ada apa dah, tak bangkit dah. Mereka disebut golongan etis ataupun mulhid ataupun tidak beragama. Dari satu sudut, mereka ni lebih teruk daripada Azazil, lebih teruk daripada Iblis lagi. Sebab apa? Iblis pun dia percaya Tuhan tu ada. Dia percaya Allah tu Tuhan. Tapi golongan ni lagi teruk. Tuhan pun dia tak percaya. Lagi teruk daripada Azazil. Patutlah hijab tu tebal sangat. Mereka ni terpecah kepada beberapa bahagian. Jenis yang pertama, mereka yakin alam inilah yang mewujudkan segala-galanya dan menjadi penyebab kepada segala-galanya. Yang kita patahkan hujah tadi. Dia kata mana ada Tuhan yang jadikan alam ni dia wujud dengan sendiri. Segala manusia, haiwan, pokok-pokok, bukit bukau, planet-planet ni alam ni lah buat. Dia percaya setara itu. Bagi dia Tuhan tak ada, alam ni yang menjadikan bahan-bahan dia sendiri. Jadi Imam Al-Ghazali dia balas, alam ini tidak ada ilmu pengetahuan. Macam hujah kita tadi lah. Dia tak ada ilmu pengetahuan. Langit mana ada pengetahuan? Macam mana dia nak cipta manusia yang ada pemikiran? Tak boleh. Alam ni tak ada pandangan. Mana boleh dia ciptakan manusia dan jin yang ada pandangan? Alam ni tak ada kesedaran. Mana boleh dia nak ciptakan manusia dan jin yang ada kesedaran, ada hati, ada jiwa? Oleh itu, mana mungkin segala sesuatu dijadikan disebabkan oleh alam ini. Tapi sekurang-kurangnya, golongan ini walaupun dia tak percaya kewujudan Tuhan, tapi dari segi nilai-nilai moral dia jaga. Contoh, baik orang tu, suka ambil berat tentang orang lain, suka bersedekah, suka menderma. Dia agama apa? Dia tak ada agama. Dia jenis tak ada agama tapi baik. Kadang-kadang doktor kan, dia rawat kita, tapi dia tak ada agama. Maksud dia dari segi moral tu dia jaga. Walaupun dia kata hukum dosa pahala semua tak ada,
Tapi kalau jumpa binatang sakit, dia tolong rawat. Jumpa orang jatuh, dia tolong angkat. Dari segi moral dia jaga. Yang tu baik dia. Satu jenis lagi pula, yang ni yang lebih teruk lagi. Hidup seperti binatang. Mereka ni dah tak percaya Tuhan ni wujud. Dah tak percaya hari akhirat. Dia tak percaya Tuhan yang buat alam ni. Dan hidup dia ikut hawa nafsu. Dari segi moral pun dia tak pakai. Kalau tadi dia tak percaya Tuhan pun, dia kahwin seorang tu lah. Dia tak melanggar pelacur-pelacur, dia tak pergi. Dia tak mencuri, dia tak menindas, tak bunuh orang. Yang jenis kedua ni lagi bahaya, lagi tebal hijab dia. Tuhan pun dia tak percaya, jahat pun dia buat. Ni lagi teruk. Mereka ni hidup macam binatang. Dia buat semua benda yang menyeronokkan, termasuklah perkara-perkara yang tidak bermoral. Bagi mereka dunia ni tempat penuhi kehendak hawa nafsu. Kita hidup sekali ni lah. Lepas ni kita mati jadi debu, hilang semua dah, tak bangun-bangun dah. Jadi nak rasa apa pun masa hidup ni lah. Yang tu yang dia jadi jahat lah. Nak rasa apa pun masa hidup ni lah. Kalau hidup 80 tahun, 80 tahun ni lah nak rasa apa benda pun dalam dunia ni. Sebab tu dia jadi jahat. Ada yang hidup dia tu untuk penuhkan hiburan dan rehat. Yang tu je. Mereka melayan sepuas-puasnya nafsu seks. Dia tak kira lah. Buat seks dengan haiwan pun dia buat, dengan manusia pun dia buat, dia tak kira lah. Memuaskan nafsu makan minum, memuaskan nafsu berhiburan, nafsu berpakaian. Dia penuhkan nafsu tu. Sebab dia kata lepas ni mati tak ada lah. Yang kita percaya mati ada syurga lagi. Kat dunia ni tak dapat, tak apa. Mereka dapat pakaian mewah-mewah, kita tak dapat, tak apa. Janji iman kita okey, mahram kita okey, akhirat esok dapat semua tu. Jadi kita di dunia ni kita berjuang. Dia di dunia tak berjuang lah. Tuhan pun dia tak percaya, jahat pun dia buat. Dia penuhkan nafsu dia je. Ada yang hidupnya mengutamakan nafsu kuasa. Mereka mahu berkuasa di dunia ini walaupun dengan cara yang tidak baik. Membunuh, merampas, memperhamakan orang, menindas dan sebagainya. Dia hidup dia tu, dia nak penuhkan nafsu kekuasaan. Ada pula yang dalam hidup dia memuaskan nafsu ekonomi. Matlamat dia hidup di dunia ni cari duit banyak-banyak, cari pendapatan, cari harta benda, cari kemewahan, cari kekayaan. Sebab dia kata nanti mati tak ada apa dah. Kat dunia ni lah nak cari. Jadi dia usaha cari itu. Ada pula yang hidupnya bermatlamatkan nafsu nama. Dia nak nama, nak kedudukan, nak orang pandang. Rugi duit pun tak apa. Keluar duit, habis duit. Tapi janji orang pandang. Orang pandang hebat dia. Dia nak nama. Sanggup bersusah payah, sanggup menderita, asalkan dapat berusaha untuk menaikkan nama dan dalam kalangan manusia dan jin. Cukup suka kalau orang kenal, cukup suka kalau ramai pengikut. Ada pula yang semua pun ada. Nama pun kejap, harta pun kejap, seks pun kejap, semua kejap. Jenis-jenis ini memandang nilai-nilai moral sebagai sesuatu yang tak perlu diikuti. Itu silap. Bagi dia moral-moral buat baik ni tak payah. Kita hidup di dunia ni nak puaskan dia. Dan mereka ni pula bukan orang jahil-jahilnya, tokoh-tokoh terkenal di dunia ni. Sebab tu kadang-kadang kita baca-baca buku, baca paper, kita tengok ahli matematik peringkat dunia, etis, dia tak percaya Tuhan. Jadi matlamat dia ilmu pengetahuan. Itu satu jenis lagi. Dia duk kejar ilmu, pengetahuan dia kaji. Bila tak dapat kaji tu seronok. Kita hidup di dunia ni nak mengkaji ni lah. Kaji. Jadi mereka ni orang cendekiawan, intelektual, pandai. Memang seluruh dunia akui. Universiti jemput, bagi ceramah, bagi talk. Sebab akui memang pandai. Ahli psikologi. Hebat ahli psikologi. Kita baca buku psikologi, tengok etis. Ada orang ahli psikologi, ahli ekonomi, ahli falsafah, ahli ketenteraan. Rupa-rupanya tak ada agama. Sebab mereka ni kejar yang tu je. Tapi universiti panggil. Mereka ni bagi ucapan kepada kita orang. Hijab jenis yang kedua. Tadi hijab paling bawah, dia tak percaya langsung Tuhan ni wujud. Yang tu paling jauh daripada Tuhan. Golongan ni duduk neraka dalam tu. Tu tadi kita sebut. Mahram kita di dunia ni, dia berkait dengan mahram kita di akhirat. Jangan kita buat tak tahu je peningkatan mahram ni, biarlah. Tak, dia berkait.
Orang yang tak percaya langsung Tuhan di dunia ni, dia paling tebal hijab dia, neraka paling dalam. Jenis kedua pula masih terhijab tapi dia campur cahaya sikit, gelap-gelap juga sebab dia bukan Islam. Tapi kurang-kurang di akhirat esok ni dia dapat neraka hak atas. Neraka bukan hak dalam sekali tu. Okay, golongan ni dia percaya Tuhan ni ada, tapi dia tak beragama Islam. Maksud dia, kalau tanya dia siapa yang ciptakan alam ni, Tuhan. Tapi dia sembah hak lain. Dia sembah Tuhan-Tuhan yang dia percaya sendirilah. Dia kata ni bukit ni lah Tuhan, ataupun bulan tu lah Tuhan, ataupun alam ni lah Tuhan. Tapi sekurang-kurang dia percaya ada Tuhan. Jadi hijab dia tebal juga tapi dekat sikit. Nak banding dengan yang tak percaya Tuhan langsung tadi.